Belum pun lagi kita penamaan calon Ketua Puteri UMNO daripada, dia orang Pandan. Dia duduk kat Pandan. Ketua Puteri UMNO dah kata dah, undi Pakatan Harapan. Pakatan Harapan akan jual aset negara secara borong. Macam dulu jual tabung haji. Cakap dekat Pekan, orang kat Pekan boleh. Cuba datang cakap dekat Pandan. Kalau kamu hebat, datang lawan saya dekat Pandan. Itu cabaran saya kepada Puteri UMNO. Supaya cakap lain kali cerdik sikit. Sebab itu saya nak ambil masa sedikit. Walaupun benda tu bohong, tapi kalau kita tak jawab, nanti dia kata, tengok. Betul lah. Zaman 22 bulan dulu, pakcik-makcik, habis harta tabung haji kena jual. Kadang-kadang yang dekat pakatan ni pun tak betul juga. Tak jawab. UMNO dah ulang, tak jawab. Saya tunggu 3 tahun, tak jawab. Malam ni aku jawab. Jadi orang Kuala Pilah, orang menonton semua dengar baik-baik. Ini cerita sebenar pasal tabung haji. 16 Januari 2016. Itu kali pertama saya buat kenyataan, saya ingat di Parlimen, saya sebut bahawa saya dah teliti penyata kewangan tabung haji yang diaudit setakat 31 Disember 2014. Berdasarkan penyata kewangan tabung haji 2014 itu, result tabung haji telah menjadi negatif. Mengikut peruntukan Akta Tabung Haji, secara jelas, bila result tabung haji negatif, maka tabung haji tidak lagi boleh membayar hibah ataupun dividen keuntungan kepada penabung dan pendeposit tabung haji. Tabung haji tak jawab, panik. Terus dia buat laporan polis terhadap saya, kata saya fitnah. Polis tangkap, kemudian saya didakwa semua. Saya hanya tahu kemudian, bila dalam kes di mahkamah, yang tabung haji buat laporan polis itu, bukan soal yang saya kata tu tak betul. Bila pas saya kata tabung haji result negatif, orang ramai keluar duit daripada tabung haji, ramai-ramai. Jadi tabung haji panik. Sebab result dia memang negatif. Bila lebih ramai orang keluarkan wang, maka dia ada masalah nak rolling duit. 16 Januari, buat kali pertama dalam negara kita, ada seorang manusia kata, sabar jap, tabung haji ni result dah negatif ni, apa jadi ni? 2 minggu kemudian, lebih kurang 27 Januari, tabung haji secara terbuka mengaku bahawa memang betul resultnya telah negatif. Bukan saya kata, bukan UMNO, ini tabung haji sendiri tak percaya, pergi semak. Saya bagi tarikh itu, 26 Januari 2016, tabung haji buat kenyataan rasmi selepas pendedahan pertama saya, bahawa memang result dia negatif. Dia kena buat pengakuan rasmi sebab apa? Sebab sebelum itu saya dah dedahkan pun surat daripada Bank Negara Malaysia kepada tabung haji, sebut Bank Negara Malaysia tegur tabung haji bahawa kamu telah pun sampai result negatif, maka kamu telah melanggar akta kalau terus agihkan hibah. Orang kat luar mungkin tak faham lah. Ni nak tak apa result negatif. Sebenarnya orang yang dalam kewangan dia faham lah. Bagi sesiapa yang tua, yang berumur sikit dah, pakcik-makcik ingat tak satu zaman 90-an dulu, ada satu watak nama Pak Mantelo. Ingat tak Pak Mantelo? Tak ramai. Orang Negeri Sembilan cerdik tak kena tipu dengan Pak Mantelo. Pak Mantelo dulu orang Perak. Dia buat skim cepat kaya. Ramai rakyat Malaysia kena tipu dengan Pak Mantelo. Okey. Result negatif ni, kenapa undang-undang negara kita menetapkan bahawa result tabung haji tak boleh negatif? Sebab tak nak tabung haji jadi macam skim cepat kaya Pak Mantelo.
secara kewangan dia. Sebab yang berlaku sebelum itu begini. Pendeposit, pakcik-makcik, orang tua, semua dah. Kita bubuh wang dalam tabung haji. Bila kita letak duit dalam tabung haji gunakan simpanan kita itu untuk melabur. Kadang-kadang dia melabur dengan saham, kadang-kadang dia melabur dengan instrumen kewangan yang lain. Tapi kebelakangan satu dekad yang lepas, tabung haji galak melabur dalam syarikat-syarikat. Sepatutnya kalau tabung haji berhati-hati, dia melabur dapat keuntungan dan pulangan. Daripada keuntungan dan pulangan itulah dia gunakan sebahagiannya untuk bayar gaji, cover cost dia. Sebahagian lagi bila ada lebih dia akan agihkan sebagai hibah atau keuntungan. Selagi wang asal pendeposit itu kekal tidak kurang daripada jumlah asal, result itu dikira positif. Maksudnya, kalau ada 10,000 orang letak duit dalam tabung haji ada 50 bilion, selagi 50 bilion asal itu setelah dibuat pelaburan bayar semua 50 bilion itu kekal, maka result dia adalah positif. Bila 50 bilion yang pendeposit bayar itu, ruginya, kosnya tabung haji itu, dia dah makan duit yang pendeposit bubuk. Ambil 50 bilion daripada orang, tengok-tengok akhir tahun itu tinggal 48 bilion. 2 bilion dah makan simpanan orang, yang itu yang dinamakan sebagai result negatif. Baik. Kenapa kalau result negatif, tak boleh bayar dah keuntungan? Sebab kalau tidak berhati-hati, dia akan jadi skim Pak Mantelo, skim cepat kaya. Dan yang inilah yang berlaku dengan tabung haji tahun 2014-2015 sampai Bank Negara hantar surat kata tak boleh buat dah. Sebab tabung haji tak beritahu ke orang dia rugi banyak. Dia tak beritahu ke orang simpanan pendeposit itu dah kurang. Dia tak beritahu. Dia terus cakap bagus, bagus. Dan dia terus gunakan wang baru yang pendeposit baru bagi. Wang itu digunakan untuk tutup lubang kerugian dan dia terus agihkan sebagai keuntungan. Jadi pendeposit biasa, ni rakyat biasa ingat bagus lah tabung haji ni, untung banyak. Kita bubuh duit dapat 8%, 7%, 8%, 7%. Padahal dia rugi. Yang dia bagi 7-8% tu bukan daripada keuntungan dia, tetapi sebenarnya daripada dia ambil duit orang baru, dia pusing balik, dia bayar. Pusing balik, dia bayar. Maka kerugian itu makin besar dan makin besar dan makin besar. Itu yang menyebabkan tabung haji berada dalam keadaan bahaya sehingga saya angkat kad merah kata, tabung haji, kalau kita tak buat sesuatu, tabung haji akan jatuh dan wang pendeposit akan hilang. 3 tahun, saudara-saudari, daripada 2016, 3 tahun apa yang orang tak maki saya? Orang UMNO PAS tak maki saya. Dia kata saya fitnah, dia kata saya sabotaj tabung haji. Dia tak nak jawab, jadi dia maki macam-macam. Saya turun naik mahkamah 3 tahun. Walaupun Pakatan Harapan menang 2018, orang lain semua dah jadi menteri, Amin dah jadi menteri besar dah pun. Saya masih lagi turun naik mahkamah lawan kes tabung haji saya. Akhirnya, kami tulis surat kepada Peguam Negara dan Hakim bersetuju, bukan sebab Peguam Negara tu Tommy Thomas. Sebabnya ialah kerana pada tahun 2019, Kerajaan Pakatan Harapan telah lantik satu firma perakaunan dan kewangan PricewaterhouseCoopers, PwC, untuk audit tabung haji. Untuk cari apa masalah tabung haji dan cadangkan macam mana kita nak menyelamatkan tabung haji. Laporan daripada PricewaterhouseCoopers bersetuju hampir sama dengan pendedahan saya 3 tahun sebelum itu. Yang PricewaterhouseCoopers jumpa hampir sebiji dengan apa yang saya dah sebut 3 tahun yang lepas.
Sebab itu saya pun dan peguam saya tulis surat kepada peguam negara dan hakim, janganlah buang masa teruskan kes ini kerana pendakwa tak ada bukti dan bukti yang datang daripada PricewaterhouseCoopers mengesahkan bahawa apa yang saya sebut itu semuanya benar. Saya ingat lagi peguam saya beritahu kepada hakim, yang Arif, sepatutnya anak guam saya ini dapat hadiah sebagai pelajar perakaunan terbaik. Sebab walaupun dia tak ada semua maklumat, dia kira-kira yang dia kira tu sama dengan yang PricewaterhouseCoopers dapat. Sebab itu kes saya akhirnya, pendakwa kata betul, kami setuju, kami memang tak boleh lawan. Yang ini yang bebas buat penyelidikan dan penyelidikan ini mengesahkan apa yang tertuduh cakap tu semua betul. Baik. Apa yang PricewaterhouseCoopers jumpa? Ini yang saya nak jawab kepada Zahid. Apa nama? Zahid juga kan nama dia? Nama bapak dia kan? Nama dia Zahidah kan? Ketua Puteri UMNO. Tak ingat nama dia. Zahidah kan? Ini yang saya nak jawab kepada UMNO, kepada PAS yang diulang kat luar. Apa penemuan-penemuan PricewaterhouseCoopers? Pertama, tabung haji telah ada kerugian terkumpul sebanyak 546 juta daripada pelaburan-pelaburannya yang hangus. Pelaburan-pelaburan ini termasuklah dalam syarikat-syarikat minyak macam tabung haji heavy engineering, THHE. Macam dalam kaunter-kaunter minyak yang ada dekat bursa. Semua yang tabung haji melabur ni beli syarikat, semua rugi. Kerugian terkumpul daripada pelaburan-pelaburan ini adalah 546 juta. Pertama. Yang kedua, PricewaterhouseCoopers juga mengesahkan bahawa sebanyak 533 juta yang tabung haji umumkan sebagai keuntungan daripada jual saham Bank Islam sebelum itu adalah satu penipuan. Dia tak jual pun saham tu, dia hanya gunakan pengumuman itu untuk tipu rakyat, maklumkan seolah-olah dia dapat untung banyak agar Najib boleh arahkan dia bayar dividen banyak. Sedangkan untung tu tak wujud sebab dia kata dia jual saham Bank Islam. Yang dia buat ialah dia umum jual saham Bank Islam. Dia bagi kepada broker saham supaya saham itu nampak dia jual. Lepas itu dia ambil balik, saham itu masuk balik. Duit 533 juta yang dia kata untung daripada urus niaga saham Bank Islam dia tak wujud. Yang itu dah 1 bilion tau, 1 bilion ringgit. Lubang rugi dalam tabung haji, 1 bilion ringgit. Yang ketiga, PricewaterhouseCoopers juga mengesahkan bahawa sebanyak 433 juta daripada keuntungan oleh anak-anak syarikat tabung haji yang tabung haji kata pelaburan dia mendatangkan keuntungan dan keuntungan ini telah dibayar kepada tabung haji sebagai dividen, itu juga bohong kerana dia umum saja. Tapi anak-anak syarikat itu tidak ada wang untuk bayar tabung haji. Jadi dia umum saja wang tu tak pernah sampai. PricewaterhouseCoopers akhirnya merumuskan bahawa daripada tiga-tiga itu saja, kerugian terkumpul yang mereka jumpa dalam tabung haji lebih kurang 1.5 bilion, saudara-saudara. Ini bukan duit menteri tau. Ini bukan duit Rosmah. Bukan duit Muhyiddin, bukan duit Ismail Sabri, bukan duit Zahid. Ini duit orang susah, pakcik-makcik tua yang duduk kat Kuala Pilah, dekat Rombau, kat Jelebu, dekat Jempol. Dia simpan RM50 dalam tabung haji tiap-tiap bulan sampai 10-15 tahun dengan harapan cukup 10,000 untuk dia pergi haji. Dahlah tak cukup, kamu makan, kemudian rugi pula. Dan yang bermewah-mewah adalah menteri-menteri, orang kuat UMNO, syarikat-syarikat kroni yang ambil duit tabung haji ini, kemudian mereka kaya raya. Saham mereka dibeli, dapat duit tabung haji dan sebagainya.
5 minit lagi boleh tak? 5 minit. 5 minit. 5 minit lagi. Sebab itu saudara-saudari, yang sebetulnya begini. UMNO Barisan Nasional tuduh Pakatan Harapan jual harta orang Islam. Rosakkan tabung haji. Keadaan yang sebenarnya adalah terbalik. Yang berlaku ialah kalau kita tak menang Mei 2018, saya rasa tabung haji dah tak ada dah sekarang ni. Memang tak ada. Dah jadi Pak Man Telor dah tabung haji ni saya-saya. Sebab selepas penemuan PricewaterhouseCoopers, aku nak bergaduh dengan mercun pula ni. Okey, boleh. Itulah orang nak beraya esok ni. Penemuan PricewaterhouseCoopers mendapati bahawa pelaburan tabung haji ini semua merugikan. Ada lubang kerugian 1.5 bilion. Kalau tidak dibuat sesuatu tahun 2019 itu, maka tabung haji rizabnya akan kekal negatif. Bila rizab kekal negatif, dia tak boleh nak agihkan keuntungan kepada penabung yang miskin, yang duk simpan duit 3-4 ribu ni, sampai bila-bila simpanan mereka makin mengecil dan mengecil. Pada masa yang sama, anak-anak syarikat tabung haji ini, kalau tidak dibuang daripada tabung haji, dia akan terus ambil duit daripada tabung haji. Sebab kalau tabung haji tak bagi duit, syarikat-syarikat ni bankrupt. Kalau bankrupt, kesan dia kepada tabung haji lebih teruk. Jadi akhirnya, tahun 2019, Pakatan Harapan buat keputusan kita terpaksa ambil dana rakyat awam yang Melayu, yang Cina, yang India untuk kita suntik ke dalam tabung haji untuk menyelamatkan tabung haji. Berapa yang Pakatan Harapan suntik? Bila PwC tengok jumlah keseluruhan aset-aset dan pelaburan yang merugikan tabung haji ini, nilai yang telah dilaburkan 10 bilion. Saya lagi 10 bilion. Dan 10 bilion ini menyebabkan kerugian tiap-tiap tahun. Untuk menyelamatkan tabung haji, kena buang 10 bilion ini. Tapi kalau nak buang, pakai buang macam tu, lagi teruk tabung haji. Ambil, dia dah habis 10 bilion, buang saja 10 bilion, lagi teruk rizab dia. Kalau bayar 10 bilion semata-mata, untuk tutup kerugian yang itu, keadaan tabung haji masih lagi belum baik kerana cukup untuk tutup lubang kerugian saja. Dia tak cukup lagi untuk mula bangun dan mula buat pelaburan baru yang lebih baik. Jadi akhirnya, Kerajaan Pakatan Harapan tahun 2019 membuat keputusan ambil 20 bilion daripada tabung rakyat Kementerian Kewangan daripada bajet perbendaraan. 20 bilion bayar kepada tabung haji untuk beli pelaburan-pelaburan yang merugikan itu, bawa keluar daripada tabung haji, letak di bawah Kementerian Kewangan. Supaya bila bawa keluar 10 bilion ini, rugi 10 bilion itu tutup, tambah lagi 10 bilion yang disuntik sebagai modal tambahan kepada tabung haji. Itu yang ada tabung haji sekarang, saudara-saudara. Tapi yang orang tak tahu, rakyat biasa macam kita, termasuklah uncle sekali yang tak ada kena-mengena dengan tabung haji, kita sebagai rakyat terpaksa menanggung kerugian hutang pelaburan tabung haji sebanyak 10 bilion sebab pelaburan itu sekarang jadi milik kerajaan Malaysia di bawah Kementerian Kewangan. Jadi sebab tu saya kata, masuk pilihan raya ni, UMNO Barisan Nasional, dia tak ada modal dah. Dia nak cakap pasal gaji, pasal rakyat, dia tak boleh. Sebab dia tahu kerosakan itu datangnya daripada dia juga. Kalaupun yang muda-muda yang nak jadi menteri daripada UMNO Barisan Nasional ni, dia pun tak cerdik mana. Tak tahu macam mana nak buat. Jadi satu-satunya yang dia akan mainkan, ialah dia mainkan sentimen perkauman untuk menakut-nakutkan orang Melayu dengan buat cerita yang tak betul. Contohnya soal tabung haji.